Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rafida Muhammad Kushairi selaku pensyarah bagi subjek ini serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kumpulan kami daripada Kota Kinabalu dianggotai seramai 4 orang ahli termasuk saya sendiri iaitu Lin binti Lingo. Dan saya Avila Bersli Benedict. Hai, saya Hamiza binti Bunabas. Nama saya Risa Vera Natra. Kami telah memilih topik LGBT sebagai tugasan kumpulan. Dalam topik ini, kumpulan kami akan mengulas komponen kajian iaitu apa itu LGBT, pendedahan berkenaan isu LGBT di Malaysia, pendirian kerajaan Malaysia dan orang awam mengenai LGBT, dan cadangan penyelesaian terhadap isu LGBT. Definisi LGBT bagi tugasan ini adalah berpandukan daripada sumber yang didapati melalui pencarian atas talian seperti laporan dan pembentangan daripada Jabatan Kemajuan Islam JAKIM yang bertajuk Memahami LGBT daripada perspektif seorang Muslim. Sumber kedua adalah daripada video YouTube yang bertajuk LGBT, apa yang perlu anda tahu? LGBT. Apa yang kita fahami tentang LGBT? Sebelum kita memahami beberapa istilah berkaitan LGBT. Sumber yang ketiga adalah daripada sebuah jurnal UUM yang bertajuk Nature or Ideology, Sharing the Experience of a Former Practitioner in Malaysia. Saya akan terangkan tentang pendedahan isu berkaitan LGBT. Sumber pertama yang kami ambil adalah daripada laporan berita melalui rakaman video ataupun akhbar daripada JAKIM, iaitu yang bertajuk Statistics Show that LGBT is number one cause of HIV and AIDS spread in Malaysia. Sumber yang kedua adalah daripada berita yang bertajuk Lebih Separuh Kes Jangkitan HIV pada 2018 berpunca daripada hubungan seks sejenis. Sumber yang seterusnya yang juga dapat kami ambil dari Berita Harian yang berjudul Perhimpunan LGBT Menghairankan Haiwan daripada yang ditulis oleh Dr. Maza. Seterusnya sumber daripada Berita Harian Metro yang bertajuk Virus Hubungan Terlarang. Sumber yang seterusnya adalah daripada YouTube yang berjudul Syariah Meja Bulat 2020 episod 4 LGBT dan Ibadat TVTK. Dari sumber rekod penulisan ilmiah dan akademik berkaitan LGBT, saya dapat jurnal dari KQIM yang bertajuk Gejala LGBT di Malaysia, Isu dan Cadangan Penyelesaian. Komponen yang ketiga adalah pendirian kerajaan Malaysia dan orang awam terhadap isu LGBT. Dalam komponen ketiga ni, kami menggunakan sumber daripada Berita Harian, Astro Awani, Sinar Harian, YouTube dan juga kajian ilmiah. Sumber yang pertama adalah Astro Awani. Kami mengambil tajuk LGBT. Tak perlu paksa Malaysia untuk terima ideologi songsam. Sumber yang kedua adalah melalui Berita Harian. Tajuknya adalah Kerajaan Malaysia secara prinsipnya tidak mengiktiraf kumpulan LGBT. Sumber yang ketiga pula adalah melalui Sinar Harian.
Tajuknya adalah Isu Transgender, Kerajaan Bertanggungjawab Cegah Kemungkaran. Yang seterusnya adalah kami menggunakan sumber daripada YouTube. YouTube ni telah dimuat naik oleh TV3. Tajuknya adalah Kerajaan Terbuka Selami Permasalahan Golongan LGBT. Kerajaan tidak sewenang-wenangnya menggunakan kuasa bagi mengenakan tindakan terhadap golongan lesbian, gay, bisexual, transgender, LGBT. Malahan, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Sumber yang seterusnya juga kami menggunakan video melalui YouTube. Video ini adalah interview orang Malaysia yang berbangsa Cina, Melayu dan India. Hubungan yang songsang lah, kan? So, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Lah, benda tu memang haram kan dari segi Islam apa semua. Alah kot sebab nak transgender. Sebab kalau bagi I, kalau manusia biasa tak payahlah nak jadi transgender kan. Sebab tu nampak dari pandangan pun nampak macam something wrong. Pandangan I, didikan. Dalam tugasan ini, kami telah menemu ramai beberapa orang awam untuk meminta pandangan mereka mengenai isu LGBT di Malaysia. Anda tahu apa itu LGBT? LGBT itu pasangan selongsang. Tahu apa itu LGBT? LGBT adalah merujuk secara kelompok kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan Saya transseksual. akan tanya Tuan tentang pemahaman Tuan tentang LGBT. Melalui media sosial, di mana yang saya boleh memutuskan LGBT ini adalah satu minat, suka ataupun tarikan sesama jenis atau LGBT ini satu perbuatan yang tidak normal lah, pemikiran manusia yang tidak normal sebab dia melibatkan perasaan yang menyukai sama jantina dan mau tukar jantina dialah. Cadangan penyelesaian isu LGBT adalah berpandukan sumber seperti: pertama, berita harian online pada Julai 2020 bertajuk Cegah LGBT dengan Undang-Undang Tarbiyah. Sumber kedua untuk cadangan penyelesaian adalah daripada sumber berita harian pada Oktober 2018, iaitu yang bertajuk Masyarakat Perlu Bantu LGBT Kembali ke Pangkal Jalan. Sumber ketiga daripada online, iaitu daripada muftikedah.gov.my, iaitu isu LGBT perlu dimampatkan. Sumber keempat iaitu dipetik daripada sumber online, iaitu daripada www.islam.gov.my yang bertajuk Pelan Tindakan Menangani Gejala Sosial Kecelaruan Gender. Dan sumber kelima bagi cadangan penyelesaian isu LGBT ini adalah dipetik daripada sumber utusanborneo.com.my yang bertajuk Kerajaan Tangani Isu LGBT dengan Pendekatan Proaktif. Peningkatan kes jangkitan COVID-19 dan kewujudan kluster-kluster baru di negeri Sabah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Keadaan ini secara langsung menjadi kekangan kepada kumpulan kami untuk membuat perjumpaan dan membincangkan penyediaan tugasan ini. Dalam masa yang sama, pencarian sumber rujukan seperti buku rujukan adalah tidak dapat dilakukan sepenuhnya dan menyebabkan pencarian sumber rujukan ini adalah melalui sumber online dan keratan akhbar sahaja. Temu bual bersama orang awam juga terbatas dan hanya dilakukan bersama kenalan yang rapat sahaja. Limitasi ini menyebabkan panggilan telefon
aplikasi video call dan WhatsApp menjadi medium yang utama kepada kumpulan kami untuk berkomunikasi dan mengadakan perbincangan mengenai tugasan ini. Komitmen dan kerjasama yang diberikan oleh setiap ahli kumpulan memungkinkan tugasan ini akhirnya berjaya disiapkan sepenuhnya.